X. Alah kesian Kazina, dia boleh move from the meeting. Suruh dia masuk balik. N tolak 1. N. Okay, kalau ada bracket. So A ni berkali tau. Satu nombor, satu pemalas, satu constant dia bukan X. A ni tak ada X. Okay, so kalau ini nak cari pembezaan dia adalah sama dengan AN X tambah B N tolak 1. Okay, kemudian jangan lupa darab balik dengan pembezaan yang kat dalam ni. Okay, sila saya letak ni sebagai sekejap, tak boleh padam. Okay, ini saya letak dia sebagai H lah. H ni. Okay, so nanti darab dengan H tu. Okay, pembezaan yang kat dalam bracket. Okay, lagi yang ketiga, kalau kita ada bentuk macam ni nak cakap. Kalau kita ada X kat luar, X lagi kat dalam. Dan kuasa dia kita tak boleh expand. Okay. So yang kat depan ni ada X. Lepas tu ada X lagi. So kuasa dia tak boleh expand. Okay, yang ini kita pakai bentuk UV. Okay. Petua. Ini adalah petua darab. Okay, ataupun product rule. Okay. So product rule ni macam mana? Y equal to U V prime tambah dengan V U prime. Ini adalah dy per dx. Okay. Kalau kita ada nombor 4 Y sama dengan contohnya ini okay, dia ada X kat atas, dia ada X kat bawah. Okay, so ini kita pakai petua bahagi. Okay, petua bahagi ataupun quotient rule. Okay, so dy per dx untuk quotient rule ini adalah kalau let's say kita UV, so V dulu. Tolak dengan salin U differentiate V pula. Dan jangan lupa per dengan V squared. Okay, so ini adalah asas bagi pembezaan yang kita dah belajar. Sebenarnya dia lebih complicated kan. Siapa yang betul-betul buat latihan, dia akan tahulah sebenarnya tak semudah apa yang saya tulis macam ni. Dia banyak cerita sikit kan. So kena buat latihan tau, nak tahu dia tak berapa mudah tu, korang kena try buat tau. Okay, lagi. Okay, itu asas Sekarang ni saya ajak aplikasi. Saya dah masuk aplikasi. Okay, so aplikasi yang pertama adalah fungsi kecurunan. Fungsi kecurunan ataupun gradient function. Okay, gradient function. Apa dia punya itu? Maksudnya kalau kita ada gradient function ni yang ini okay, ini kalau kita ada function y, ini function y, kalau kita differentiate dia dy per dx kita akan dapat kecurunan. Okay? Kita bezakan ni untuk dapatkan kecurunan dia. Dan nak tahu kecurunan dia, kita kena tahu titik X tu. Kita kena gantikan X tu dekat dalam dy per dx tu untuk dapatkan kecurunan pada titik tersebut. Okay, dan kecurunan ini adalah kecurunan positif kat sini kan. Dia punya garis kalau macam kita ada paksi kalau kita ada macam ni kecurunan kita positif kan. Kalau kita punya garis begini, kecurunan kita negatif kan. Okay. So ini kecurunan kita negatif kat sini.
Okay, untuk yang ini pun samalah. Ini kita tengok ini kan, kat sini kecerunan kita negatif kecerunan positif. Okay, so untuk yang hari ni kita nak belajar yang kecerunan zero. Okay, kecerunan zero. So dy per dx, kalau kita masukkan titik pada titik maksimum dia, kita dapat kecerunan kosong. Kalau kita nak dapatkan titik minimum, kita akan cari dy per dx, gantikan x tu dengan spasi simetri dia, okay, kita akan dapatkan dy per dx tu kosong. Okay, ini adalah dipanggil titik pusingan. Okay, dia adalah turning points, turning points ataupun stationary points. Stationary points ni titik pegun. Okay, itu dekat sini lah. Ataupun titik maksimum, minimum. Maksimum, minimum, apa tu? Titik pusingan. Jadi turning points ataupun stationary points. Ada 4. Okay, ada 4 nama. Ada 4 nama yang membawa maksud dy per dx sama dengan kosong. Okay, so ini adalah fungsi kecerunan M tangent dy per dx. Okay. Yang kedua adalah titik pusingan. Okay, ataupun turning points. Okay, ini adalah maksimum minimum Okay, so kasih yang kedua adalah bila kita differentiate dapat zero. Okay, faham tak kenapa dia sama dengan kosong tadi? Sebab kecerunan dekat paling maksimum ni, okay, kecerunan dia zero, kecerunan tangent dia kosong. Ya, sebab dia mendatar kan? Okay, ini pun sama. Okay, faham tak? Untuk yang aplikasi yang kedua ni? Faham. Boleh? Okay, jawab soalan ni. Okay, kita cuba jawab soalan. Okay, sempat rupanya belajar satu benda ni dah termasuk lambat. Okay, satu benda je sebab saya fikir macam sempat sebab benda ni senang macam yang hari tu complicated sikit. Sebab yang hari tu walaupun dia satu je aplikasi dia untuk fungsi kecerunan, tapi dia adalah daripada untuk dapatkan persamaan tangent tangent, okay, bahasa Inggeris dia panjang sikit tau. Tangent equation dia ni bukan equation of tangent to the curve okay, lepas tu kita ada persamaan normal. Okay, so dia banyak sikit yang satu ni, yang dua ni senang sebab kecerunan dia kosong. So, kita tengok sekejap soalan betul ke senang tu. Mana saya nak tunjuk. Okay, cari koordinat titik pusingan bagi setiap berikut. Okay, so dia nak titik pusingan. Okay, so bila dia nak titik pusingan macam mana tadi? dy per dx all pergi cakap. Okay, so dy per dx sama kosong. Okay, bila cakap pasal titik pusingan je dy per dx sama kosong. Okay, so kita tengok paling senang dululah soalan 1A. Macam biasalah contoh yang senang-senang, latihan yang susah-susah. 1A. So y sama dengan x kuasa 3 tolak 12x. Okay, so daripada equation ni, okay, sebabkan korang kan bijak-bijak, kita kena expect dulu macam mana bentuk graf dia. Okay, so ini adalah graf kubik. Okay, graf kubik, tak tahulah dah belajar kan graf kubik. Macam mana graf kubik? Dia bentuk begini Okay. Okay, dia adalah graf yang kubik yang A positif kan. Okay, graf kubik yang A negatif, bentuk dia macam ni kan. Okay, so kat sini dia ada dua titik pusingan. Satu kat sini, lagi satu kat sini. Okay, yang ini pun dia ada dua titik pusingan lah. Satu sini, lagi satu kat sini. Dia pusing kan kat situ. Apabila dia paling minimum, lepas tu dia maksimum kan. Okay. Dan titik itulah yang soalan ni nak.
Soalan ni nak titik tu. Okay, dia bagi satu persamaan, dia suruh cari titik tu kat mana. Macam tu je. Okay, so macam mana nak buat, kita tahu dekat sini dia punya kecerunan dia kosong. Okay, jadi kita dah tahu dah bila kecerunan kosong maksudnya dy per dx dia 3x squared tolak 12 akan sama dengan kosong. Kecerunan dia kosong. Okay, so kita boleh dapatkan x 4. Ada 2x satu positif 2, lagi satu negatif 2. Kan? Sebab 2 ni kalau kita square dapat 4, negatif 2 square pun dapat 4 juga. So kita ada 2x yang tempat dia pusing. So koordinat x dah tahu. Tekan sikit. Okay. Okay, so kita ada ni. Okay, kita dah tahu sepati je buat kat sini. Let's see kat sini. Okay. So kita dah tahu titik x, titik pusingan yang ini kat satu negatif 2. Okay, yang ini adalah 2. Okay. So kita nak cari koordinat y pula. Macam mana akan koordinat y? Kalau kita tahu x dia negatif 2. Masukkan nilai x dalam equation. Okay. Kalau kita tahu ini, okay, macam nak tahu dia punya y, kita masukkan dalam function dia. Function dia adalah y sama dengan s cube minus 12x. Gantikan x apa, dapatkan y. Okay. So gantikan. Y sama dengan 2 kuasa 3 tolak 12, 2. Okay, gantikan lagi satu. Negatif 2 tolak 12, negatif 2. Okay. Negatif 16. Okay, so yang negatif 2 ni dia punya y dia adalah 16. Okay, logik. Yang ini negatif 16. Allah, hilang pula graf. Oi, mana graf? Okay. Ni 16. Negatif 16. Okay, dapat titik pusingan. Faham tak? Faham. Faham. Memang terror. Okay, so itu je untuk yang aplikasi yang kedua. Aplikasi yang pertama panjang sikit. Kita ada y, lepas tu kita differentiate dapatkan fungsi kecerunan, lepas tu fungsi kecerunan tu kalau kita masukkan nilai x dia, kita dapat kecerunan tangent. Ingat tak? Mula kita ada y, lepas tu kita bezakan dia, lepas tu kita cari kecerunan tangent. Masukkan x ni, masukkan x dapat kecerunan tangent. Lepas tu kita akan dapatkan persamaan tangent. Okay. Dari kalau nak dapatkan persamaan normal, daripada ni kita akan dapatkan persamaan normal iaitu negatif 1 per tangent. Okay, kemudian dapat persamaan normal. Okay, panjang sikit kan untuk yang aplikasi yang pertama ni. Jenuh mengajar. Okay, untuk yang titik pusingan, thank you. Okay, untuk yang titik pusingan senang je. Sebab kita tahu dia dy per dx sama kosong, kita cari pembezaan samakan dengan kosong, dapatkan x. Nak dapat dia punya y, ganti je balik dalam persamaan. Okay. Tapi sebenarnya dia tak sampai situ je. Sebabnya saya tahu bentuk graf dia macam mana. So saya macam boleh agak mana satu minimum. Kan ini
Ini untuk soalan yang pertama ni je. Untuk soalan cari koordinat titik pusingan bagi setiap lengkap berikut. Okey. Dah dapat dah titik pusingan, ada dua. Sekejap. Kita spesifik sikit sini. Negatif 2, negatif 16. Sorry. 2, 16. Macam padam. Allah tak padam. Kenapa hang ni? Tak padam lah. Okay. Lagi, ini adalah negatif 2 dan 16. Okay. Okay, dah dapat titik. So soalan dalam setiap kes, maksud dalam setiap titik tu tentukan sama ada titik pusingan itu ialah maksimum minimum. Okay, so kalau kita tak tahu graf tu bentuk macam mana, kita hanya tahu persamaan ini je. Macam kita tahu titik ini minimum ke titik yang ini yang minimum? Okay, so cara dia adalah kita buat pembezaan kali kedua. Okay, ini benda baru juga Okay. Pembezaan kali kedua akan tentukan dia titik minimum atau maksimum. Okay, so ini pembezaan kali pertama. Okay, pembezaan kali kedua begini. Dia punya ni adalah d squared y per dx squared. Okay, jangan tanya saya kenapa. So dia memang squared dia kat sini, d squared. Okay, yang squared untuk x ni kat sini. Okay, dia sebenarnya macam ni. Okay. Saya tahu je kenapa. Okay, dia sebenarnya macam ni. D per dx. Kita punya y adalah y ini. Simbol pembezaan adalah sebenarnya d per dx. Okay, y ni kita punya function. Okay, kalau pembezaan kali kedua sudah jadi macam ni lah. Kenapa pakai hijau? Saya ambil purple lah. D per dx. Okay, so ini square lah pembezaan kali kedua. So dia punya function dia tetap. Okay. So tapi notation tu dia letak y tu dekat atas pecahan. Y tu dekat atas pecahan. Okay, so ini pembezaan kali kedua. So awak dah differentiate. Awak dapat 3x squared tolak 1 kan. Okay, so macam mana nak differentiate lagi sekali ini? Ini adalah 6x okay, tu je. Kan? Negatif 12 kan kosong kan kalau kita bezakan. Okay, so ini 6x. Okay, so bila dah differentiate, kita gantikan x ni dengan 2. Okay, so macam 4 negatif 16. Okay, 6x ni kita gantikan 2, kita dapat 12. 12 ni lebih besar daripada 0. Okay, so bila positif, kita senyum. Positif kan? Kita senyum. So bila senyum maksudnya minimum points. Okay. Untuk titik negatif 2, 16. Okay, gantikan nilai dalam ni. So negatif 12. Negatif 12 negatif. Bila negatif kita masam. Dia adalah maximum point. Okay, betul tak? Kita teka kat atas tadi ni. Okay, untuk titik 2 negatif 16, titik minimum kan? Ya Allah. Okay, itu minimum kan? Okay, betul tak? Sini 2 negatif 16 ni minimum Okay, lagi negatif 2 16. Okay, maksimum kan? Okay, so ni maksimum Okay, so itu je lah untuk aplikasi yang kedua. Okay, ada soalan tak? Tak ada setakat ni. Satu contoh je. Satu contoh je boleh. Okay, siapa yang baru masuk ni? Alamak, ke terleft pas masuk balik. Okay, so screenshot sebab saya takut saya lambat upload. Nak menunggu saya upload ni memanglah ambil masa. Okay, jap screenshot jap. Ini adalah soalan. Ini. Okay. Ni.
Okay, boleh screenshot. Okay. Dah sudah. Siapa tu ada soalan? Apa ya? Sama? Kenapa korang chatting ni kat tepi ni? Okay. Ada soalan tak? Tak ada. Okay, so ini yang lain-lain Tak sama ada. lah. Yang penting korang kena tahu macam mana nak differentiate. Yang ini, okay, untuk yang ini sebabkan kuasa 2 ni korang boleh je expand dan X ni pun boleh je expand balik kat dalam. Tak pakai UV pun tak apa. Tak pakai UV pun tak apa. So expand semua dan differentiate macam biasa satu persatu. Okay, yang ini tak boleh expand sebab dia kuasa setengah. Okay, so yang ni kena pakai UV. Kenapa U? Sebab U ni ada X kat depan. Okay, so ini kena pakai UV. Okay. Okay, untuk yang ini differentiate macam biasa. X ni kena bawa naik atas dulu. X tambah 4X kuasa negatif 1. Okay, untuk F pula pun differentiate macam biasa. Cuma X ni kena bawa naik atas. So jadi X squared tambah X kuasa negatif 2. Okay. Yang ini pun sama. Dia kena X tambah X tolak 1 kuasa negatif 1. Okay. Dia kalau darab je kena UV tau. Yang ini jangan UV pula. Ini kena satu persatu. Okay, untuk yang ini awak boleh buat differentiate macam biasa, tak pakai U per V pun tak apa sebabnya ini awak boleh expand. Okay, lepas expand lepas expand kena apa? Mana pen saya tadi? Bagi contoh sikit. Okay. Okay, macam ni. X square tolak 6x tambah 9, okay, per dengan x. So ini adalah x tolak 6 tambah 9 per x. X tolak 6 tambah 9x negatif 1. Okay. Pasal boleh buat differentiate macam biasa, tak pakai U per V pun tak apa. Sebab U per V ni dia macam complicated sikit. Dia sebenarnya okey je sebab ada formula kan.